Bulan Ramadan hadir dalam hidup kita sekali dalam setahun. Bulan yang lebih berharga dari 11 bulan yang lain. Sesungguhnya puasa adalah ibadat yang penuh dengan segala keistimewaan, terutamanya puasa Ramadan. Puasa yang dilakukan dengan sempurna meletakkan orang yang berpuasa mendapat ganjaran yang tidak terhitung banyaknya, ibarat lautan tidak bertepi yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, bersungguh-sungguh kita menambah amalan bulan Ramadan ini dengan amal ibadah seperti pertama, berpuasa. Sebagai seorang Muslim, kita pasti memahami rukun Islam ketiga, iaitu berpuasa di bulan puasa merupakan perintah Allah kepada kita kecuali diberi kelonggaran yang dibenarkan syarak seperti keuzuran dan haid. Kedua, solat tarawih. Solat tarawih adalah solat sunat muakkad yang sangat dituntut dikerjakan oleh umat Islam sama ada lelaki dan wanita pada tiap-tiap malam bulan Ramadan secara bersendirian atau berjemaah. Ketiga, tadarus Al-Quran. Bersungguh-sungguh untuk khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan ini merupakan peluang terbaik. Senaskah Al-Quran mengandungi 30 juzuk. Jika diperincikan, setiap juzuk hanya mengandungi 20 muka surat atau hanya 10 helaian sahaja. Bagi mencapai target khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan, kita boleh membaca 4 muka surat setiap kali selepas solat fardu. Dalam sehari, insya-Allah mampu untuk menghabiskan 1 juzuk. Keempat, bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan melepaskan peluang untuk bersedekah pada bulan Ramadan. Baginda sangat menekankan kepada kita untuk perbanyakkan amalan bersedekah khususnya pada bulan Ramadan kerana ganjarannya sangat hebat. Bersedekah bukanlah dari keuangan semata-mata, akan tetapi dengan sebiji tamar dan seteguk air untuk orang lain berbuka puasa, ianya sudah memadai. Bersedekahlah semampu kita, yang penting ikhlas dari hati. Kelima, menghidupkan 2/3 malam. Sesiapa yang berjaya melakukan 2 jihad ini dengan sebaik-baiknya, ganjaran yang amat besar baginya. Amalan menghidupkan 2/3 malam ini sangat digalakkan khususnya pada 10 malam terakhir Ramadan. Kerana ketika itu adanya malam Lailatul Qadar, iaitu malam istimewa 1000 bulan. Keenam, menahan marah. Jika dibandingkan antara lapar, dahaga dan menahan marah, sudah tentunya menahan marah lebih sukar dilakukan, lebih-lebih lagi ketika dalam bulan suci Ramadan. Kadangkala hanya kerana perkara kecil, ia boleh menyebabkan emosi seseorang tidak menentu. Ketujuh, bersahur dan menyegerakan berbuka. Dalam konteks ini, terdapat 2 keadaan yang perlu kita perhati, iaitu ketika bersahur dan berbuka puasa. Bagi bersahur, kita disunatkan untuk sahur dan melewatkan sahur. Hikmah melewatkan sahur kira-kira 10 minit sebelum masuknya waktu azan subuh ialah agar umat Islam tidak tertinggal waktu subuh dan bersegera menunaikan solat subuh. Bagi berbuka puasa pula, ia perlulah disegerakan sejurus sahaja laungan azan maghrib berkumandang di kawasan kita. Ke-8, menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah kewajipan fardu ain bagi setiap umat Islam yang dilaksanakan pada bulan Ramadan bagi tujuan membersihkan dan menyucikan jiwa mereka yang berpuasa. Ke-9, beriktiraf pada 10 malam terakhir. Bulan Ramadan mempunyai banyak kelebihan dan keistimewaan, antaranya malam Al-Qadar. Malam itu adalah malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Janji Allah, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas hati pada malam tersebut dengan memohon keampunan, maka segala dosa-dosa yang dilakukan diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa berdoa dalam bulan Ramadan ini, khususnya setiap kali selepas berbuka puasa. Sedang kita sibuk menikmati hidangan di depan mata, jangan lepaskan berdoa sebagai amalan dalam Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan yang tidak ditolak doa mereka, iaitu orang yang berpuasa sehingga dia berbuka, pemimpin negara yang adil dan orang yang teraniaya. Semoga bulan Ramadan ini kita dapat meraih pahala sebanyak yang boleh. Mungkin
Mungkin ini Ramadan terakhir. Moga Allah memberkati dan menerima amal ibadah yang dilakukan.